Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penilai. Saya Muhammad Fitri bin Muhammad Said, C18A0165. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian terhadap penjenamaan semula identiti korporat syarikat DR Advertising di Kota Baru, Kelantan. Okey, di bab 1 iaitu latar belakang kajian, Kamus Dewan edisi keempat 2005 mentafsirkan identiti merupakan sebuah sifat ataupun ciri-ciri yang terdapat pada sesuatu ataupun seseorang, manakala korporat pula merujuk kepada syarikat ataupun perbadanan yang sah di sisi undang-undang. Syarikat DR Advertising merupakan syarikat tempatan yang baru saja ditubuhkan pada tahun 2017 oleh Encik Surdi bin Semail ataupun Yusuf. Okey, permasalahan kajian yang pertama adalah syarikat tersebut baru saja ditubuhkan dan masih tidak mempunyai identiti yang kukuh. Yang kedua adalah ketiadaan logo yang bersesuaian menyebabkan syarikat tersebut kurang dikenali. Yang ketiga adalah kekurangan item-item seperti kad perniagaan, seragam syarikat, sampul surat dan lain-lain. Penjenamaan semula dilihat dapat meningkatkan kualiti syarikat tersebut dan meningkatkan perolehan pendapatan syarikat tersebut dan akan membuatkan syarikat tersebut dikenali oleh orang ramai. Okey, objektif kajian adalah yang pertama adalah mencipta reka bentuk logo yang baru untuk syarikat DR Advertising. Yang kedua, menghasilkan reka bentuk identiti. Yang ketiga adalah menganalisis maklum balas masyarakat setempat terhadap penjenamaan semula yang dilakukan. Okey, kajian literatur menurut Amani Dahaman 2011, kajian literatur ataupun sorotan kajian merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada jurnal, artikel, buku ataupun kajian-kajian yang lepas untuk menghasilkan kajian baru. Okey, definisi identiti korporat pula menurut Willie Olliers 1989, sesebuah organisasi perlulah mempunyai identiti tersendiri. Identiti tersebut haruslah terang dan jelas agar dapat menjadi kayu pengukur terhadap produk yang dikeluarkan. Definisi penjenamaan semula pula adalah proses untuk mewujudkan persepsi positif dan kuat terhadap syarikat, produk perkhidmatan dalam fikiran pelanggan, dengan menggabungkan elemen seperti logo, reka bentuk, penyataan misi dan tema konsisten di semua komunikasi pasaran. Menurut Landa pula, penjenamaan juga berkait dengan nama syarikat, logo, ciri visual, gambar, kredibiliti, watak, kesan dan sebagainya. Okey, definisi logo. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, logo merujuk kepada lambang khas sesuatu pertubuhan yang mempunyai maksud yang tertentu. Selain itu, menurut Wikipedia pula, logo adalah unsur grafik bagi tanda niaga ataupun jenama. Dan menurut David Incenter 2008, logo adalah identiti sebuah syarikat dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana sebagai bentuk komunikasi visual. Okey, bab 3 iaitu metodologi kajian. Menurut G 1996, metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya bukti yang diperolehi dapat menyokong sesuatu kajian. Menurut Ahmad Mahzan Ayub 1992 pula, beliau menyatakan bahawa kaedah penyelidikan merupakan segala langkah yang diambil untuk mencapai segala objektif penyelidikan. Ini bermakna dalam penyelidikan perlu melibatkan metodologi yang bersesuaian agar objektif kajian dapat dicapai. Okey, reka bentuk kajian pula. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Menurut Prof. Haji Muh Kasiram 2008, kaedah kuantitatif merujuk kepada cara penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis maklumat yang diinginkan. Okey, sampel yang digunakan adalah pengkaji telah menggunakan Google Form sebagai borang selidik untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kajian ke atas 50 orang responden. Okey, data yang telah digunakan iaitu data premier dan sekunder. Data
premier, iaitu soal selidik. Pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form tertumpu kepada masyarakat sekitar dan kenalan pengkaji. Data sekunder pula pengkaji menggunakan laman sesawan sebagai kaedah pengumpulan data. Okey, kaedah kajian. Pengkaji akan menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Di bawah merupakan contoh skala yang digunakan dalam soal selidik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.